have entered as an attendee in listen-only mode.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Boleh dengar? Boleh Okey. Ni ramai muka-muka familiar. Nama-nama muka pula. Okey, Fazli, Aziz. Alright. So, kita mulakan lah. Kita punya webinar yang ke berapa lah? 6, 7, 8. 7. 7 kot. 7. 7 kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Muhammad Nashman. Okey, nama baru. Boleh. Beres bos. Okey, Nur Muhaimin. Muhammad Fazli. Okey, topik kita hari ini kita adalah mengenai apa dagangan Abraham Swing pertukaran trend. Okey, bukan pattern ni adalah macam mana kalau kita lihat dari structure trend tu bertukar. Macam mana kita nak assume okey ni dah bertukar trend ni. Okey, hint-hint yang menunjukkan trend sudah bertukar ataupun structure bertukar daripada uptrend turun jadi downtrend. Okey, tu topik kita nak cover. Abrahamic swing ni adalah mengenai indikator si Abrahamic ni. Indikator ni boleh dapat daripada SM. Boleh minta dengan account manager nak dapatkan indikator-indikator ni. Okey, tapi untuk Abrahamic swing nak dapat boleh, tapi saya ada satu lagi indikator yang agak wow, analyzer. Bukan saya punya, dia punya ni. Si Abrahamic ni analyzer yang agak banyak membantu. Dia macam screener, kita tekan satu point, kita masukkan indikator tu, dia terus scan semua sekali yang ini dia scan apa yang kita punya letak dekat MT4 apa tu market watch tu, semua sekali market watch kita dia scan kan. Apa yang ada setup, apa yang ada apa trend-trend untuk semua sekali pair-pair. Tu yang agak menarik. Tapi tak tahu lah komputer lama boleh tampung tak. Sebab dia scanner. Scanner kena tinggi sikit dia punya performance laptop ataupun komputer. Okey. Jom kita jeling-jeling dahulu sesi pasaran pada hari ini. Okey. Sekejap kita dah refresh ke ni? Dah. Dah lah. Kita nampak komoditi dolar mengungguli carta permulaan pada hari Isnin ni. AUD menunjukkan kenaikan, New Zealand menunjukkan kukuh juga. Dua currency tu yang sebelum ni tertekan, yang sebelum ni kena tapau teruk. Tapi pada hari ni kita nampak diorang dua ni lah buat comeback dulu Okey, AUD, New Zealand dan diikuti dengan satu komoditi yang paling famous iaitu Kanada. Komoditi dolar juga Kanada. Ini Kanada dengan GBP Dua-dua ni terkesan daripada minyak. Kenaikan minyak, diorang pun dapat tempias positif juga pada keadaan semasa. Okey, cuma cerita pasal minyak, korang boleh update cerita minyak. Minyak ni politik dia agak macam Malaysia juga ni. Tapi Malaysia dah kira sopan sikit lah. US lagi gangster dia punya politik. Sampai sekarang bilangan COVID dah 330 lebih tau. 330,000 lebih. Dia punya wakil rakyat politician dia masih lagi berpolitik. Masih lagi cakap virus ni tentang kaitkan dengan politik juga. Okey, tak tahulah diorang punya rakyat tak ada kaki bawang ke? Saya pun tak pasti. Macam mana diorang tak kena kecam. Okey. Politician dia masih lagi mempolitikkan semua benda. Memang semua perkara lah dia orang politik kan. Sampai sekarang pun dia kata dia tak nak mengaku yang dia punya figure dah melampau-lampau, dah tinggi. Okey, dan dia kecam China nyorokkan angka sebenar lah, apa benda, semua sekali dia condemn yang luar. Dia semua sekali dia cerita politik dia. Okey. Tapi pada semasa angka dia paling tinggi di dunia, dan kalau kita pecahkan New York daripada US,
boleh kita cakap tangga ketiga okey, tangga ketiga. Sekarang US, lepas tu Itali, China, New York, China. Okey, memang banyak gila. Memang banyak gila yang kena jangkitan dekat dekat US sana, dekat especially dekat New York. JPY melemah sebab kesan darurat ke? Tak nak cakap kesan direct daripada darurat tu tak juga si Fazli. Yang jelas adalah market agak positif. Kalau kita lihat dekat sekejap kita buka kita punya portfolio ni dekat investing. Kalau kita lihat dekat ni, pasaran lebih positif pada waktu Asia dan masuk waktu Euro, kita rasa positif. Betul. Positif. Okey, 3%, 4%, itu menunjukkan something yang agak bagus. Dan apabila kita lihat US punya market, future market dia, Dow 30 future yang meningkat 3.48, S&P 500 future pun 3.53. So ini menggambarkan pada pukul 9.30 nanti waktu Wall Street buka, apa yang kita boleh nampak adalah market dalam keadaan positif, yang dibuka dalam keadaan yang lebih positif. Bila pasaran saham dalam keadaan positif, kita akan nampak JPY USD dalam keadaan tertekan. JPY USD dan juga CHF. Tiga currency utama ketika market jatuh, dia kukuh. Tapi market pada ketika ni membuat U-turn ataupun recovery. Okay. So pada ketika ni senang cerita lah. Market dalam keadaan apa yang jatuh, naik sekejap. Okay, dalam keadaan retrace. Boleh? Tu dia. Itu yang berlaku pada semasa. Alright. GBP pun kita nampak senang cerita sentimen masih lagi ke arah COVID, tapi ada dua benda yang agak positif. Okey, yang pertama di US, angka yang positif COVID flat dan menurun. Okey? Itu dia yang pertama. Dan angka COVID di Itali, Spain 4 hari berturut kalau tak silap. 4 hari ke 3 hari. Weekend punya angka drop. Okey. Dan pada hari semalam menunjukkan bilangan terendah sejak 2 minggu setengah. Okey, sejak berapa Mac hari tu. Ini menunjukkan hari Ahad semalam punya data, hari semalam menunjukkan petanda yang agak positif. Okey? Petanda agak positif. Tapi kita nak lihat tau, kalau WHO cakap betul-betul punya gelombang climax dia adalah, maksudnya dia kalau kita dah kira dalam wave untuk COVID ni, dia punya cerita dia dapat break extension ke tak pada 14-15 April ni. Okay, waktu kita tamat PKP tu, itu adalah kita nak lihat adakah COVID tu berjaya dikawal ataupun dia pergi ke next wave. Okay, dia break out. Tu yang kita lihat pada tengah April. Itu dia. Tengah April ni kita lihat adakah COVID dapat dibendung ataupun dia break out. Okay, untuk semasa JPY, CHF, Euro, USD, tu merupakan currency yang lemah. Dan tema sekarang ada dua benda yang diperhatikan market. Pertama, angka COVID yang nampak dia agak bagus. Okey, bukan bagus mana? Turun sedikit. Cuma dia orang nak lihat turun sedikit ni turun betul-betul ke turun main-main. Okey? Dia turun betul-betul trend ke ataupun dia main-main je? Dia turun sekejap ke? Tu yang kita lihat Okey, dan satu lagi cerita pasal minyak. Itu tema yang paling utama lah buat sekarang. Okey, cerita dia tiga penjuru, US, OPEC dan juga Rusia. Okey. Kita lihat Rusia dia kata bersedia untuk memotong dia punya minyak, dan Saudi pun cakap sama, tetapi dengan bersyarat lah. Dengan syarat kalau OPEC potong, Rusia potong, US pun kena potong. Tetapi ada Trump gagal pada hari semalam untuk
dia dah contact semua sekali bos-bos besar pasal oil industry untuk mendapatkan kesepakatan untuk potong kadar faedah pula, untuk potong dia punya kadar pengeluaran. Tapi gagal. Okey, semua sekali tak bersetuju dekat US. Itu yang menjadi benda tu meragukan. Boleh faham benda tu agak meragukan. Adakah US, sebab syarat untuk Rusia dan juga Saudi potong adalah US. Sebab siapa yang potong kurang market share dia dalam pasaran. Itu je. Market share, siapa yang keluarkan minyak dapat supply minyak kepada pasaran lebih banyak. Itu je dia punya game. Tapi US pujuk Rusia dan juga Saudi suruh potong. Dekat US sendiri gagal nak potong. Boleh faham tu cerita dia. Kesan NFP dah orang tak tengok. Untuk bulan depan, untuk bulan ni pun orang dah tak pandang angka dah habis rosak dah, tapi orang tak tengok sebab memang orang dah trade dah, orang dah jangkakan dah angka seteruk tu. Angka teruk tapi tapi tu walaupun teruk gila, orang dah tak nak tengok dah. Dia sebab dah tahu dah memang akan teruk kes pasal COVID ni. Okey Fazli? Tu cerita dia. Orang dah tak tengok dah data-data, orang nak tengok cerita pasal oil, minyak dan juga satu lagi sentimen pasal corona ni. Okey, dan pada hari esok Jepun mengisytiharkan darurat selama sebulan. Okey, dan juga kalau kita lihat kat Forex Factory tak buka lagi Forex Factory ni. Okey, kalau kita lihat dekat Forex Factory esok ada satu news yang mungkin boleh kita jeling juga esok. Hari ni China cuti ni pada 20.30 RBA punya news yang memberi news tentang tentang rate. Okey, pasal interest rate. Market jangkakan ni 50-50 tapi market menjangkakan kekal. Kalau dia buat surprise dekat itu memang akan AUD akan jatuh lah. Tapi kalau dia kekal, kita lihat kepada statement dia. Tapi buat masa sekarang, ini pun dah level terendah juga, 0.25. Dia tak pernah rendah tu. So kita lihatlah adakah dia nak implement zero punya interest rate. Okay. Tu pada pukul 12.30 esok. Market 50-50 tapi berat kepada kekal. Alright. Ada lagi tak? OPEC meeting hari Khamis. Dia punya decision. Ni Khamis ni kalau ikut kan Khamis tapi tak boleh dia tulis. Betul lah, Rabu satu hari sampai Khamis kita. Okey. Sampai Khamis kita dia punya meeting OPEC. Okey. Itu cerita lah, tengok lah sebab masih 50-50 lagi. Masih tak ada satu kata putus yang jelas. Cuma Rusia bagi tahu dia selesa kepada harga minyak tu kalau jadi $42. Okey. Harga UK Brent. UK Brent tu naik sampai ke $42. Dia orang selesa, maksudnya lebih kurang ada profit. Apa yang dia orang keluarkan ada profit lah, tapi buat sekarang semua sekali rugi lah. Boleh jatuh lagi tu bila ada stimulus package, adakah menyebabkan mata wang sesuatu negara menguat ataupun melemah? Okey, contoh dia sekarang ni kiranya bukan nak tengok kepada kuat ke lemah currency tu tau. Siapa ni Fazli? Kita nak lihat macam Malaysia letak stimulus package, US, siapa lagi? Jepun besok 990 bilion US dollar dia punya stimulus package dia. So banyaklah negara yang memperuntukkan package tu. Kita lihat benda tu bukan untuk naikkan ekonomi. Dia untuk support ekonomi. Okey? Bukan nak naikkan. Dia nak support je supaya jatuh tu tak adalah lantai terus. Ekonomi tu tak adalah drop jatuh teruk sangat. Adalah benda tu support. Dia perlukan bantuan fiskal daripada kerajaan. Duit kerajaan dia tahu. Tu je. Okey? Tu yang berlaku. Okey, cuma cerita pasal kat Malaysia ni kalau ikutkan daripada pattern, daripada data,
prepare for 3 month punya PKP 3 month punya minimum. Itu yang berdasarkan ni lah, bukan nak cerita tu, cuma berdasarkan daripada data. Sebab selagi, kalau cuba fikir kalau contohnya 14 hari bulan ni, okey tamat PKP, apa benda first yang korang akan buat? Okey, walaupun ada lagi COVID tu berkeliaran, apa benda yang akan buat pada waktu tu? Semua sekali akan lepaskan geram. Dah 28 hari kena lockdown, masih semua akan berkeliaran, betul? So apa yang dijangkakan, kemungkinan hingga 3 bulan tu adalah minimum daripada figure sekarang ni. Kita nak betul-betul sampai kosong. Okay, tak ada jangkitan dan free semua sekali. Okay, cuma prepare for the worst. Tu je. Jepun darurat 1 bulan, jadi currency JPY jatuh. Tak juga. Okay, sebab itu ingat tau, dia istilah darurat untuk bendung. Darurat dia akan buat apa? Semua sekali orang tak boleh berkeluar rumah apa benda semua sekali. Semua sekali kena perintah macam berkurung, jaga jarak apa benda semua sekali, itu akan berlaku. Recession, pergi masjid. Wah, Fazli, insaf kejap. Still duduk rumah lagi 7 hari. Lepas 3 bulan rakyat Malaysia jadi trader. Ramai jadi trader betul sebab dijangka lah, tu kemungkinan. Tu kemungkinan yang ada. Tapi apa pun, doakan supaya benda ni settle lah. Mabuk juga duduk, tak bergerak ke mana-mana. Okay. JPY jangka. Okay, cuma kurangkan dari masuk hospital. Tu lah. Yang penting dia punya angka tu hilang. Sebab selagi ada, kemungkinan besar mungkin boleh tersebar lagi. Selagi ada. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi? Jom kita jeling kepada minggu lepas punya game. Okay. Minggu lepas punya permainan, ada beberapa pair yang kita dapat. Eurocat kena stop loss. AUD JPY dalam keadaan positif. Apa lagi GJ dalam keadaan positif. Okay, turun sampai sini, pada hari ni naik balik sampai ke atas. Tapi kita close pada hari Jumaat. Okay, kita close hari Jumaat. Apa nak jadi pada hari Jumaat tu, jadilah. Yang penting kita dah tutup position pada hari Jumaat. Okay, ni rekod yang saya dah buat untuk hari, apa tu nama dia? Hari pula, minggu lepas. Okay, Eurocat kita stop loss. Hilang 1. Alright, NZD JPY dalam keadaan 1.69, GJ 1.64. Result kita dapat Euro AUD 0.60. Okay, dan total gain 2.92. Alright, dan expectancy 0.73. Okay, untuk minggu lepas. Okay, keseluruhan pada minggu lepas dia lebih cantik daripada minggu sebelum dia pada akhir Mac. Okay, ada peningkatan. Okay, dan kita punya, saya ada tambah satu lagi benchmark expectancy by position. Yang ini benchmark expectancy by week. Okay, ni ada dua ni, weekly ni expectancy ni kita puratakan. Ni by week. So kita ada berapa week? Berapa tekan. Tekan. Ada 20 ada 20 minggu, kita ada 20 minggu. Dan kalau daripada total position kita sekarang ada 78. Total position kita punya expectancy 0.39. Okay, bermaksud, dia bermaksud tu macam ni. Kalau kita letak $10, kemungkinan satu position tu kita akan dapat RM4 lah, $4. Okay, letak $10, kemungkinan dapat $4. Itu kalau kita buy position. Kalau buy weekly, by week, kita letak peruntukan by week. Contoh peruntukan seminggu adalah $100. Kita trade lah 4 position seminggu. 4 position. Kemungkinan dapat adalah dalam $6. Okay, faham tak? Satu position kemungkinan dia punya purata adalah $4. Tapi by week kemungkinan adalah $6. Okay, bukan $6 tu, 0.6. Okay, expectancy dia 0.6. Faham Boleh ulang kaji balik. Okay, ni sekarang kita nak pilih pair untuk minggu ni. Jom. Hari ni jangan takut, hari ni slide kita 8 muka surat je.
8 muka surat je hari ni slide kita. Okey, untuk minggu ni apa game yang kita nak main? Okey. Minggu ni apa game kita nak main? Right? Okey, yang ni kita kosongkan semua. Okey, pada minggu ni apa yang kita boleh buat? Siapa ada screenshot weekend pada weekend untuk weekly punya data? Ada tak? Ada siapa-siapa yang screenshot untuk weekly apa yang buy, apa yang sell? Saya tak buat pula benda tu. Ada tak? 8 muka surat je. Okey, kita buat monthly dulu. Kalau ada boleh tolong tuliskan. Apa tadi? Nak tu buat ni. Okey, monthly dulu. USD, JPY, CHF, Euro. USD, JPY, CHF dan juga Euro. Okey. Yang sell AUD, New Zealand, GBP, CAD. AUD, New Zealand, GBP dan juga CAD. Okey. Untuk weekly ada yang rekod? Kalau untuk weekly ada yang rekod tak? Ada siapa-siapa yang ambil tak untuk weekly punya arah? Weekend yang lepas. Weekend ni semalam. Ada siapa-siapa screenshot ke? Saya terlupa buat. Ada tak? Okey, Leo cantik. USD, JPY, GBP, CAD. USD, JPY, GBP, CAD. Okey. Yang lemah AUD, New Zealand, Euro, CHF. Okey, Leo cantik. Okey. So, apa yang kita boleh nampak kat sini, mana yang sama kita kejap, kita kosongkan kejap. Cantik Leo Thank you Leo. Bagi terima kasih kat Leo sikit. Dia tolong rekodkan Okey. Untuk minggu lepas USD kita letak hijau. USD hijau. JPY hijau. Okey, apa lagi? CHF, okey tak ada. So, yang nampak kekal untuk sell masih lagi AUD. Ni nampak dua pair. Empat currency yang kita ada USD, JPY. Yang kita nak peluang sell AUD, New Zealand. Okey. Kita ada dua pair, empat currency. Okey, 4 currency yang kita boleh jeling-jeling. USD, JPY, tapi pada waktu ni apa yang berlaku? Jom kita lihat kejap pada waktu ni AUD New Zealand kukuh, JPY USD antara yang lemah. So, itu memberikan apa petanda? Market tengah retrace, tengah bagi peluang. Tengah patah balik kejap. Kalau kita nak cari peluang untuk sell, kita sell dekat harga yang mahal. Okey. Dapat So, apa yang kita boleh buka adalah okey ni So tadi apa? AUD, JPY. Ni ada satu. AUD, JPY. So kita makinkan ada tak level-level yang menarik untuk kita lihat. Okey, sekarang ada satu. Okey, sekarang ada satu. Kejap Okey, sekarang ada satu resistance, price tengah test. Dan next next resistance adalah di atas sini dan juga di atas sini. Okey, tu ada 3 lagi kawasan resistance dan support satu sini. Sini satu.
Dan mana lagi? Bawah ni, satu. Ni dan paling rendah. Ni kawasan support. Okey. Apa yang kita boleh buat adalah kita ada dua option. Sama ada kita nak cari peluang sekarang ataupun kita tunggu price naik sampai atas sini baru kita cari peluang untuk short. Terpulang. Okey. Sama ada waktu sekarang di sini. Kalau sini kita punya stop loss atas sinilah. Okey, 170 ataupun kita tunggu di atas sini. Okey, tunggu atas sini dan kita punya target di bawah. Alright. Terpulang. Sama ada kita tunggu harga menaik ataupun kita di kawasan sini. Sini sekarang price tengah test kawasan ni area sini. Resistance sini, price tengah test. Okey, sama ada dia boleh buat macam ni lah. Okey, price naik, turun dan naik sampai ke atas sini. Okey, ataupun price sampai sini dia turun, test dan dia turun ke bawah sini. Okey. Tu yang kita lihat, tu yang pertama. Correction, betul. Atas lebih reward, setup macam cantik. Okey. So itu yang pertama. So kita buka 8. Satu lagi apa? NZD JPY. NZD JPY macam senang dia. Price ke atas. Ni senang dia, price ke atas dan ini kita punya support dan juga support satu lagi di sebelah bawah. Okey. NZD JPY nampaknya macam dia suruh tunggu ke atas je. Okey, dia suruh tunggu ke atas je. So inilah kita punya target untuk NZD JPY. Okey. So tunggu atas sini. Sebab harga sekarang tengah-tengah dunia tau, tengah-tengah alam. So tak cantik. So kita tunggu dia masuk kawasan sini, baru kita cari peluang untuk short. Okey. Next adalah AUD USD. AUD USD. Okey. Resistance dan juga price sekarang sebagai satu resistance yang tengah diuji. Okey, sekarang support. Okey. So apa yang kita boleh buat adalah price tengah kat kawasan tengah test area resistance ni. So mana kawasan yang kita rasa selesa? Ni. Okey, sama ada kita tunggu sini. Mana risk reward yang berbaloi? Kita tunggulah. Kat mana kita rasa risk reward berbaloi. Satu lagi dia belum yang bawah sekali. Mata terkedak. Okey, tu dia. So kita ada target kita. Hilang pula. Sekejap kita letak target dia. 5714. 5714. Kalau esok dia ada buat mengejut punya cut, kemungkinan akan ada surprise. Okey. Ni untuk itulah, sama ada atas sini. Rasanya atas sini lagi berbaloi. So kita tunggu kat mana kawasan yang kita nak masuk. Sini ke ataupun tunggu last sekali. Okey. Sini ni semua sekali resistant. Kita tunggulah kat mana kawasan tu. Stop loss tempat yang paling cantik adalah di atas sekali. 62 60. Alright. 260 558. Ni kena adjust sekejap risk reward tak cantik. 55 58. Okey. So 2.62. So kat sini stop loss kita dan kat sini kita punya reward. Okey?
Waalaikumsalam. Maizatul Aida. Apa khabar? Okey. Satu lagi apa tadi? NZD USD. NZD USD. So NZD USD pun nampak dia macam sama pattern dia. Sini satu. Sini atas. Atas sini support bawah sini. Bawah sekali support. Okey. So tempat mana yang rasanya yang paling cantik korang nak tunggu? Kat sini stop loss pun dia dah bagi kat atas tu. Aduh, kena adjust juga. 5609. 5609. Okey. Tu. Ni kawasan tempat yang kita tunggu sikit lagi, dan kalau dia turun, berjaya turun sampai ke bawah, dan kita punya stop loss di atas. Okey. Ni untuk semua sekali currency yang kita buatkan. Sikit dia ada 4 Ada 4 currency. So padankan AUD USD, New Zealand USD, AUD JPY, New Zealand JPY. Alright. So itu ada 4 currency. Minggu ni ada 4. So kita berharap 4-4 kena. Dan kita tambahlah chart apa yang kita tengok. Seperti crude oil. Okay. Crude oil. Sebab crude oil masih 50-50. Baru sembang Trump. Baru sembang Trump punya cerita dia yang menyebabkan dia dalam keadaan yang bagus pada ketika ni. Apa tadi? Gold. Gold break break lah. Oh tak, ada atas satu lagi. Okay, dia break sikit lagi minggu lepas punya high. So kemungkinan akan pergi ke atas lagi. So apa lagi currency? Ada copper letak copper untuk check AUD. Alright, AUD. Dan satu lagi apa tengah sedap sekarang? Try gold. Apa ni? Silver. Silver apa? XAG USD. Okay. Okay, silver pun dah sampai ke resistance untuk semasa kita tengok price berjaya break. Trend masih lagi ke atas untuk gold. Untuk silver trend ke atas. Okay. Ni 4. Tengoklah, kalau market dalam keadaan bagus, semua sekali dalam keadaan naik. Alright. Semua sekali naik. Benda-benda ni. Market bagus, yang ini semua akan naik juga. Okay. Boleh? Tu currency yang kita boleh jeling-jeling lah pada minggu ni. Ada 4 je. Minggu lepas ada 8 option. Minggu ni ada 4, dan ini adalah sebagai salah satu indikator yang kita boleh pantau. Okay. Sekarang semua sekali dah sampai ke kawasan resistance ni resistance. Ni pun resistance. Ni pun resistance. Tapi gold, silver, trend dia masih menaik. Okay, trend dia masih menaik. Alright, copper, minyak, trend dia menurun. Okay, trend dia menurun. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, yang Excel tadi apa? Nasib baik tu. Ada pula disclaimer dia letak. Yang Excel ni adalah rekod untuk webinar kita. Okay, webinar pukul 8. Bukan webinar Zuli.
Webinar pukul 8 untuk track record. Apa position, apa trade idea yang ada kita rekodkan. Boleh lama dah tak jumpa. Hidup lagi rupanya. Okay. Dagangan, kita nak masuk slide kita. Ada apa-apa soalan lagi? Macam mana nak dapat slide tu? Okey, kejap slide tu. Excel tu. Muhaimin, okey. Okey. Kejap. Saya nak share ni kejap. Macam mana nak share ni? Saya kena exit ni kejap Kejap saya masukkan dalam tu, nanti kau boleh download. Hidup lagi rupanya. Desktop. Okey, dah jumpa. Sekejap handout saya masukkan. Okey. Macam mana pengalaman? Zuli okey? Okey, kejap saya buka balik slide. Tu tengah download, tengah upload. Baru 40%. Handsome kau kat Facebook biasa. Waalaikumsalam. Monzirilmi Azli. Panggil apa? Panggil apa? Dia kena ada nickname baru mesra. Tak sebut nama. Okey. Jom kita masuk kita punya topik slide kita. Zuli pun ada juga ni. Kita dengar kita punya webinar. Nak open sound dia ke? Okey, okey, kita masuk ni topik kita. Dalam video ni anda akan belajar trend pasaran, Abrahami swing, corak pertukaran. Apa benda alah ni. Senang ceritalah, apa yang 8 slide yang kita nak cover pada hari ni adalah mengenai apa yang trend dia macam ni dia punya pergerakan, dia naik, dia turun. Okey, dia turun tu adakah dia menunjukkan pertukaran trend ataupun tidak? Tu yang kita lihat. Faham Assalamualaikum bos. Nak download kat mana? Excel tu. Munzir, lama tak jumpa. Okey Munzir, apa khabar? Biasalah kita pun tu lah. Dah lagi dah PKP ni. Memang tak berjumpa. Dekat handout sebelah. Kalau siapa guna laptop sebelah kanan. Kalau siapa guna handphone. Handphone boleh tak download? Siapa guna handphone? Boleh tak download? Noliza Jumalin, boleh download? Puasa nanti ada webinar tak? Ada pukul 12.30. Okey? Time webinar pukul 12.30. Waktu lunch tu. Syafiq handphone boleh? Okey, Cung. Okey, boleh Okey, dapat download. Tengah download. Boleh. Try buka. Try download. Tengok boleh pakai tak? 12.30, bukan 12.30 malam. 12.30 tengah hari. Waktu puasa kita webinar. Okey, dekat sini. Okey, ni tunjuk. Dekat sini saya ada buat link flow untuk kita kalau korang nak guna yang kompleks sikit, guna yang ni lah. Saya gunakan yang ini. Untuk trading sendiri. Untuk webinar saya ajarkan yang ini. Sebab apa? Kalau yang ini terlalu subjektif. Waktu bila kita nak letak apa benda semua bagai. Okey. Kalau yang ini senang je. Tak payah letak TP, letak stop loss. Tak payah buat apa-apa sampai hari Jumaat. Okey. Edit lah. Korang tambah sini sampai hari Jumaat. Sampai hari Jumaat tak buat apa-apa. Jumaat sebelum tidur, malam sebelum tidur baru close position. Okey. Saya background engineer. Bila background engineer, dia mesti buat benda saya akan fikir. Semua benda akan disistemkan. Mesti ada flow dia. Bila ada flow, saya mesti kena tengok flow tu. Okey? Dia tak macam ni Bila kita buat business, kalau kita tak in control dalam business tu akan jahanam.
Okay. Sama juga dengan relationship. Boleh take note yang tu. Siapa yang dalam relationship mesti ada flow dia. Kalau ada lag kat mana, kita mesti kena tahu. Okay? Faham? Tu yang benda paling penting. So, apa yang saya buat, macam ni. What to buy, what to sell. Sama macam kita flow tadi. Apa yang kita nak beli, apa yang kita nak jual. Okay? Dan kita padankan cari pair. AUD-JPY, NZD-JPY, NZD-USD, AUD-USD. Kita makinkan ringko. Makinkan support resistance. Okay, makinkan. Okay, lepas tu put alert. Siapa yang rajin sangat nak tenung chart, tak payah letak alert. Okay? Jangan jadi rajin sangat nak tenung chart tu. Mentang-mentang PKP duduk rumah nak tenung chart tu. Tak payah. Letak alert. Letak alert, lepas tu tinggal tunggu alert dia. Price sampai ke kawasan yang kita nak, baru tengok chart. Boleh? Okay, Maizdatul Aida. Flow chart 13 step. Post-grade UIA. Bila floating, rajinlah tenung chart. Flow chart 13 step. Tak payah 13 step tu. 13 step tu kan panjang sangat. Nanti korang tak dapat nak ikut. Ni cara paling mudah dia. What to buy, what to sell. Nanti tambah. Kita gunakan Finviz. Dah. Find the best pair. Cari pair apa yang kita nak masuk. Price trigger. Ni price action. Tunggulah price action. Ni tunggu kalau kita lihat dekat candlestick. Tunggu dekat H1 punya candlestick ataupun H4. Saya suka guna H4. Okay. H4 ataupun dekat Renko. Tunggulah. Bang Helmi, kalau kita save chart tu nak buka balik dekat mana? Dekat dekat investing nak buka balik. Ni load. Ni tengok kita save nama apa. Ni semua sekali sejarah. Sejarah kehidupan kita semua ada kat sini. Okey. Dah 20 minggu dah kita bersama. Alright. So tunggulah. Tunggu. Tengok macam ni dia reject sini, kemungkinan dia teruskan perjalanan naik ke atas. Ni NZD-JPY sama juga pattern dia. Kemungkinan sampai atas. Okey, boleh? Itulah yang kita buat, flow dia. Macam mana boleh hilang pula? Kena letak nama. Nama tu jangan bertindih. Letak nama lain-lain. Okey, sekarang kita masuk chart kita masuk slide kita. Trend pasaran, Abrahami swing, corak pertukaran. Okey, jom. Bunyi buang hantu pula. Okey, ni. Apa tadi? Fasa pasaran. Macam ni kita lihat kalau siapa yang menggunakan Abrahami swing punya indikator akan ada nombor T4, T3, B3, B2, T1. Makin dekat dengan harga semasa dia akan nombor paling kecil T1, B1, T2. Okey, inilah dia punya bentuk. Okey, korang nak tengok apa? Nak tengok benda Allah ni kat mana? Take note benda ni. Nak tengok trend, nak tengok market structure, cari satu time frame yang korang nak refer. Bukan semua time frame korang belasah. Cari satu time frame yang korang nak refer. Okey, dekat time frame ni aku nak tengok benda Allah ni je. Tengok benda Allah ni. Trend arah dia. Ni lah. Cari satu time frame. Okey, macam saya gunakan daily. Daily, apa daily tu tunjukkan dia tengah menaik ke, tengah menurun. Itulah time frame yang saya akan pegang. Okey? Itulah time frame yang saya akan pegang. Itulah trend dia. Kalau menaik, trend dia uptrend, saya cek peluang untuk buy. Trend downtrend, saya cek peluang untuk sell. Sideway. Sideway nak buat apa? Sideway kita ada dua pilihan. Waktu tu kita boleh open, buy ataupun sell. Okey, Yunus boleh open Okey, cantik. File boleh open. Okey, apa tadi cerita? Ni lah. Arah pasaran ni uptrend. Kita tunggu pasaran membuat pattern ataupun bentuk yang menunjukkan dia nak turun. Okey, itulah kita punya permainan ataupun kita tunggu pertukaran trend di situ berlaku. Okey, teori Abrahamis. Okey, apa yang korang nampak sekarang? Apa trend apa ni?
Ini asas ini paling apa orang kata, ini memang level yang paling awal sekali. Ni paling awal gila ni. Ini memang apa orang kata asas untuk kita trade, asas untuk technical analysis. Ni benda pertama. Okay? Kita kena tahu structure. Ni. Structure. Apa dia tengah buat? Kita nampak price tengah berbentuk ke bawah, okay, downtrend. Okay? Mengikut Dow teori, T4 lebih rendah daripada lebih tinggi daripada T3, T3 lebih tinggi daripada T2, T2 lebih tinggi daripada T1. Ini menunjukkan pasaran dalam keadaan betul dia ada sequence dia turun cantik. Okay? Yang ini kalau bahasa glamour dia apa ni? Lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low, lower low. Bila price teruskan bentuk benda ni, ini kita panggil okey, dia dalam confirm dalam keadaan downtrend. Okey. Waktu bila dia bertukar trend. Ni ini syarat pertama. Apabila B1 keluar ataupun pembentukan pertama higher low. Okey. Higher low pertama muncul, B1 muncul, B1 gagal break B2, itu menunjukkan ada hint pertama. Okey, ni. B1 lebih tinggi daripada B2, itu hint pertama, syarat pertama. Okey. Dan ini dia. Dasar lebih rendah kita pangkah. Dan apabila price break T1. Okey, T1 ni. Sequence ni kan. T1 turun dan price break T1. Okey, kita boleh assume market tengah menunjukkan pertukaran trend. Okey. Kalau kita lihat di mana ni? Ni gold. Gold ni. Kita tengok dia turun untuk H1 time frame H1 dia turun. Yang sini dia gagal break yang sini, itu menunjukkan hint pertama kemungkinan trend akan meneruskan perjalanan ataupun dia bertukar trend ke atas. Okey? Boleh? Tengok ni, dia turun. Yang sini gagal break yang sini dan dia break atas. Okey, yang ni turun. Dia break ke atas. Okey, kita nampak ini adalah pertukaran trend berlaku juga. Boleh? Downtrend. Okey, yang tadi. Betul. Kalau same low macam mana? Bos. Okey, kalau sama low itu samalah. Sama low, faham tak? Walaupun 0.1 pip dia tak break, dia tak lebih rendah macam ni Walaupun macam ni. Ni macam dekat-dekat sikit. Okey. Ni ni macam dekat-dekat sikit kan. Walaupun hanya 1 pip dia tak tembus ke bawah, gagal tak? Gagal kan? Tetap gagal kan? Betul kan? Tetap gagal break previous low. Okey? Kita boleh assume dia juga. Bukan boleh assume, kita boleh ambil dia. Sebab itu fakta, dia gagal break another low. So itu antara benda yang wajib yang kita lihat. Okey, itu Dow teori punya konsep. Simple. Macam si siapa Muhammad ni? Minyak, oil. Okey, turun. Yang ini gagal break yang ni dan dia break ke atas, itu menunjukkan trend untuk H1 dia menunjukkan ke atas. Faham? Previous low boleh tambah dengan CRS tak? Price action. Korang nak tambah ke apa benda, tak kisah, suka hati korang. Yang penting structure, kita tak nak tengok candlestick pun apa benda. Kita nak tengok ni je. Ni nak tengok harga dia ke mana. Okey? Dan dia bentuk apa? Ni benda ni kita tengok ni. Okey? Ni turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tak lepas. Lepas tu dia tunjuk naik, turun, naik, turun. Tak lepas lagi. Okey? Faham? Nampak, kita zoom sikit. Ni. Dia naik, turun, naik, alamak dia tak lepas yang ni. Okey? Kalau dia break bawah sini, walaupun 1 pip.
Dia break ke bawah sini, kita consider dia tembus. Apabila dia tembus, kemungkinan dia akan bertukar arah. Faham tak? Penat ni Bipil ni. Faham tak? Dia punya permainan. Ni dia naik. Ni nak tunjuk dia tukar trend lah ni. Kalau syarat pertama dah ada. Syarat kedua pula. Okay? Faham? So entry dia cut high low tu kalau breakout lower high. So entry dia cut high low tu kalau dia breakout lower high. Betul. Betul. Tu dia breakout Yunus yang ni. Kalau dia breakout T1 ni ataupun lower high ni, dia breakout, itulah tempat kita cari peluang entry. Kita nak entry pun ada dua option. Sama ada kita jenis glojo macam siapa nak sebut nama Noliza Jamalin. Okay. Nak entry awal, menggelabah nak entry awal, lepas breakout buy. Okay. Kalau jenis sopan santun, ada tomak nina bagus, disiplin bagus, susun relax dulu, price breakout dia tunggu turun dulu, baru buy. Okay. Dia dah tak ada dah. So sedap bahan. Okay. Break low kiranya close bawah previous low ataupun macam mana? Break. Kalau break kita consider dia tembus. Dia tembus. Faham? Izzat? Dia tembus. Break. Close candle. Tembus pula. Close candle. Dia atas tu kita consider dia break. Okay. Itulah yang berlaku. Faham yang tu. Ni tengok ni. Turun dengan gembira. Sampai ke bawah sini. Dia naik sikit. Naik. Okay, kita tengoklah. Game dia sekejap lagi. US buka. Adakah dia break ke atas? Break ke atas maksudnya dia sambung trend. Kalau dia break ke bawah, okay, dia bertukar trend untuk H1 ni. Untuk phase ni dia bertukar trend. Kalau break tu cuma shadow je pun kira break juga. Kalau macam ni okay, jom kita bermain kat sini. Kalau term untuk bukan technical analysis kalau untuk price level, price history, tengok ni $20 ni. Okay. Price pernah sampai tak? Pernah tak? Jelas. Pernah break tak? Jom. Ni best ni. Ni bukan technical analysis Ini kita sembangkan pasal price discovery. Maksudnya price buat history dia dah membuat apa? Apa pencapaian harga ni? Dia break tak? Kurang lah semualah. Dia break tak? 20 $20 ni dia dah masuk sejarah tak? Dia pernah sampai bawah 20. Cepat. Ni tak salah, teka je. Tak apa, hentam je. Boleh. Tak break. Tak dapat dielakkan. Terima kasih ilmunya. Nanti saya join lagi. Okey, Abu Sufyan. Tak break. Okey. Cantik. Okey. Kalau kita bukan sembang pasal technical untuk entry ke apa bagai, ini price pernah break level $20. Okey. Price pernah sampai bawah $20. Okey, apabila price pecah dek $19 point berapa ni, 19.6 ke, bawah $20 lah, $19 lebih. Okey, apa yang berlaku dekat wartawan dia buat kerja apa? Dia cakap, okey, harga minyak berada di paras 18 tahun low. Okey, itu yang keluar di headline. Okey, sebagai investor, apa dia buat? Ish, apa ni? Price pernah break sampai ke sini. Berlakulah panic buying kat sini. Sebab apa? Kemungkinan sini adalah satu kawasan yang dipertahankan oleh buyer. Okay. So berlakulah panic buying tu, kita nampak price melakukan bounce balik. Okay. Dia gagal break, jatuh lagi. So masih lagi
Level tu dipertahankan. Tapi kalau ikut sejarah, price pernah sampai ke level terendah. 18 tahun low. Trend ni sesuai dilihat di time frame berapa. Apa-apa time frame pun kita boleh pakai. Okay, Hilmi? Tak kisah apa-apa time frame kita boleh pakai. Apa yang boleh kita buat adalah kita cari satu time frame yang kita nak gunakan. Carilah satu primary time frame. Macam saya gunakan di daily. Daily saya gunakan untuk lihat structure. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Jom kita lihat yang satu lagi. Kita ada 8 buku surat je. Itu pun tak habis. Ni trend untuk pertukaran trend dia lah. Ni menurun. Okey, ni hint pertama pertukaran lajunya. Okey, ni hint pertama dia nak tukar, nak naik. Dan yang ini hint kedua apabila price break T1. Okey, break. Tu dah bertukar. Jadilah buy. Okey, ni untuk sell pula. Price naik sebelum tu dalam keadaan uptrend. Ikut syarat macam biasa. T1, T2, T1 gagal break T2 dan price break B1. Dia break higher low sini. Bila dia break higher low sini, okay, price turun ke bawah dan teruskan perjalanan dia dengan gembira. Boleh? Dan ni trend lengkap pasaran. Macam tu lah, menaik buy. Okay, tu check buy. Okay, yang ini pun masih buy lagi. Apabila dah keluar tu, ini dah memberi hint kemungkinan price trend akan bertukar dan ini dia bertukar dengan gembiranya. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Habis dah. Tu je slide dia. Dia nak bagi tahu tentang pertukaran trend. Waktu bila game kita nak main pertukaran trend. Okay? Okay, ni ada berapa orang? Kejap saya tengok. Okay, dekat 90 lebih. Alright. Dalam 90 lebih ni, korang punya task untuk siapa yang barulah, siapa yang kurang daripada, tak boleh juga bagi based on tahun. Siapa yang tak pernah belajar market structure lagi, okay, korang kena belajar basic asas ni high low, high high, lower low, lower high, benda ni lah. Structure ni, cari dia satu, gunakan di primary time frame. Cari time frame satu je untuk kita lihat structure. Okay, gunakan dia untuk tu. Lihat trend. Ke mana arah pasaran dan ke mana price tu nak pergi. Okay, mesti ada satu. Itu adalah penggunaan market structure. Gunakan dia. Itu yang pertama. Kenapa dengar itu aku tak boleh baca soalan. Okay. Macam dah bosan slide sama. Itu soalannya. Betul Min? Tak buat PC ke? Duduk mana Yunus? Ikut wave 3711. Boleh terangkan chart pattern. Johor tak ada. Okay, Johor kita tak ada center lagi Center pun kalau ada center pun tak boleh buka dah sekarang. Tapi untuk semasa Johor tak ada center lagi. Tunggu pengumuman lah. Akan ada tempat baru ataupun macam mana. Stop loss TP. Joy. Biasalah Johor ke resis walaupun saya warga Johor. Buka online PC guna Zoom. Boleh. Guna Zoom. Ni kita punya platform webinar. Alright. So itulah. Ada apa soalan? Min, macam mana Min? Okay? Buat apa Min dekat rumah? Mereput dia lah kat rumah. Lambat tanya dalam ni.
Mantap dalam ni lagi senang. Kita kemungkinan besar kita akan bertukar senang cerita lah, culture teknologi kita akan berubah daripada sebelum punya sebelum ni punya fasa ke fasa yang baru. Okey. Fasa yang baru apa yang saya nampak adalah fasa teknologi, semua sekali digitalize, semua sekali dalam keadaan online. Okey. Dan kalau ada baca jugalah cerita-cerita pasal kenapa China betul-betul agresif untuk mengejar 5G. Kalau tengok tu, itu ibarat apa kata rumours ataupun andaian lah, pihak-pihak tertentu lah. Tapi tengok macam ada logik. Okay? Kenapa start daripada China, lepas tu China settle, lepas tu semua sekali beralih kepada zaman online, semua sekali beli online. Dan kenapa teknologi 5G perlu waktu ni. Okay? Nampak ada kaitan dia. Dan nampaknya US ketinggalan daripada fasa ni. So menarik jugalah. Macam-macam buat, dah biasa PKP tak ada hal. Itulah Min. Kita macam dah biasa je. Cuma selalu ada beberapa permainan cara-cara release tension. Selalu ada kebanyakan. Macam saya release tension membeli barang di shopping mall. So apabila fasa PKP ni berlaku, so agak stres juga. Tak tahu nak buat apa. Okay. So duduk je lah rumah untuk sekarang. Trade macam tu je. Trade mencabar ke tak? Aduh, apa yang trade mencabar ke tak? Macam ni. Saya jawab soalan tu. Trade mencabar ke tak? Mencabar jika kita tak tahu kita punya numbers. Okay? Apabila kita tak tahu kita punya numbers, apa flow kita, numbers ni, semua sekali numbers ni. Kita tak tahu numbers ni dan kita tak ada benda lah ni, tak ada flow ni, kita akan rasa apasal macam mencabar payah gila trade ni. Okay? Bila kita dah ada numbers ni dan kita ada flow ni dan kita tahu apa yang kita nak buat, kita ada objektif kita. So benda tu nampak apasal boring sangat kerja ni. Faham tak? Itulah. Korang buat benda ni dan dapatkan numbers, at the end korang akan benda ni je ke yang diorang buat? Buat benda sama je berulang-ulang. Okay? Itu je. Buat benda sama je berulang-ulang. Tak ada benda yang wow, tak kisahlah Trump nak bergaduh dengan Rusia ke, nak bergaduh dengan Putin ke, nak bergaduh dengan siapa, Saudi ke. Tak kisah. Sebab buat benda yang sama je. Serius, hari-hari buat benda sama. Beli di Shopee, macam mana nak pastikan berapa jauh trend naik sebelum buat retracement? Assalam tuan. Di antara fundamental dan technical, apa lagi analisis yang penting untuk trade selepas breakout tu? Tak ada objektif, jelas memang mencabar. Don't fikir floating. Okey, ada berapa soalan tadi? Baca semua soalan, lepas tu tak jawab pun dah. Okey. Soalan pertama, mengenai trend kalau dia breakout berapa jauh dia pergi. Contoh. Ni 1, 2, 3. Okay, dia membuat sini lower low, lower high dan dia break lower low. Okay, contoh daripada starting point, starting trend to breakout, korang try buat ni. Saya selalu buat ni Sekejap. Mana lukisan ni? Sekejap. Ni. Ni. Okay, korang buat ni, tarik sini, dan sini. Alright. Okay, angka dia 4.23 adalah maximum cycle. Okay, faham tapi tak adalah sampai harga minyak tinggal berapa sen je, tinggal RM1 lebih ni. Yahudi sangat harga tu. So, ini adalah level-level yang korang boleh pakai. Maximum cycle, janganlah sampai maximum cycle. Maximum cycle ini. Okay, sampai RM1 lebih. Tapi benda tu hampir kepada mustahil lah. Kita masih gunakan minyak, kereta masih jalan.
Alright, tengok sampai 161 price membuat sesuatu. Okay, sampai 261.8 price membuat sesuatu. So, maksimum adalah ni maksimum gila. Ni memang gila-gila maksimum. Adalah sini. Ini maksimum gila tau. Bukan gila sikit-sikit. Ni memang betul-betul gila kat sini. 8 dolar ni dah gila habis ni. Ni 8 dolar. Tu adalah maksimum. Okay, saya predict ini adalah maksimum. Apa lagi? Ni dah cerita betul. Okay, maksimum kat sini lah 8 dolar. Faham 1 dolar ni Yahudi sangat ni harga dia. So tu, maksimum cycle 4.23. Okay. Boleh tengok lain. Saya tak save lagi chart Kejap saya save. Kan nanti. Kejap saya save. Trade idea. Week 2 April. Ini maksimum baru ingat tu last. Okey? Dah ada soalan lagi tak? Macam mana nak kenal fundamental? Okey, Arman. Fundamental dan technical, apa lagi analysis yang ada? Sentiment. Okey? Sentiment analysis. Alright? Siapa yang day trade, siapa yang scalping perlu alert, perlu tahu cerita ataupun mesti ada info tentang pasaran, iaitu sentiment analysis. Korang kena ada tu. Siapa yang scalping nak menambahkan keyakinan gila-gila, kau nak tambah keyakinan, pastikan ada info tentang market. Okay, ada apa lagi? Beli kat Shopee. Okay, dah tak ada. Okay. Dah 9 minit. Okay, terima kasih semua. Dungat, Fazli, terima kasih. Yunus, Min, thank you Min. Okay, Sofian. Siapa lagi? Zuhdi, terima kasih. Dan kita akan kembali Wan. Terima kasih. Bila trend bertukar, boleh ke terus trade? Boleh, tak ada masalah. Kita ada 2 option. Break, tunggu retest, masuk. Ataupun break, masuk. So, kita terpulang kepada decision kita. Buat benda yang sama berulang-ulang kali. Wan Hasri. Okay. Nur Muhammad. Okay, Min. Roshimi. Okay, Muhammad Nashman. Thank you untuk ilmu malam ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye-bye. Good night dan stay at home.